السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in kana قد أتمها هون عليه الحساب، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال الله تعالى لملائكته هل لعبدي من تطوع فأتم الفريضة من التطوع، wa in tamma jaral a'malu ala hisabi dzalik, atau kama qala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya awal-awal amalan yang akan dihisab pada hari kiamat ialah sembahyang. Sesungguhnya amalan yang mula-mula sekali Tuhan periksa ialah sembahyang. Kata Nabi, fa in kana qad atammaha, maka jika sekiranya sembahyang itu disempurnakan dengan sebaik-baiknya, hawwana alaihi al-hisab, maka Allah akan mudahkan hisab pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam dalam soal semayang dia tak ada tolak ansur. Islam dalam soal semayang, Islam cukup tegas. Islam dalam soal sembahyang, Islam tak mau berbincang panjang. Pokok pangkalnya sembahyang itu ialah imaduddin, ialah tiang agama. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan tegas, man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang dirikan sembahyang, maknanya dia dirikan agama dia. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa tinggal sembahyang, bermakna dia peruntuh agama dia. Islam tegas dalam soal sembahyang, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salah. Beza antara orang Islam dengan orang kafir ialah tinggal sembahyang. Kerana sembahyang itu, kalau betul-betul dia sembahyang, betul-betul dia mencapai hakikat sembahyang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang dia buat sudah cukup untuk menjaga dia daripada terlibat dengan perbuatan yang keji dan mungkar.
Manusia yang Allah bagi kesihatan, manusia yang Allah bagi kepetahan bercakap, tiba-tiba guna sihat badan, guna pandai bercakap untuk mencerca agama sendiri. Ini manusia jauh daripada rahmat Allah. Maka di dalam hadis yang kita baca pada malam ini, Nabi SAW bagi tahu pada kita, mula-mula sekali Allah kira amalan sembahyang. Kalau sembahyang itu disempurnakan, dibereskan dengan sebaik-baiknya, Nabi bagi jaminan. Kata Nabi, hawwana alaihil hisab, akan dimudahkan hisab pada dia. Wa in kana qad intaqasa minha syai'a. Nabi kata kalau sebaliknya sembahyangnya pun ada kurang. Masa hidup dia sembahyang waktu. Bukan sembahyang 5 waktu, tapi sembahyang waktu. Waktu rajin saja sembahyang. Waktu tak rajin tak sembahyang, waktu sibuk tak sembahyang, waktu banyak waktu yang dia tak sembahyang. Maka orang ini dianggap sebagai orang yang kurang dalam soal sembahyang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat dia, kata Allah, hal li'abdi min tatawwu'. Tuhan kata kepada malaikat dia, cuba kamu periksa tengok hamba ni ada tak dia buat amalan sunat. Hamba Allah yang ada kekurangan, hamba Allah yang ada kepincangan, hamba Allah yang ada kurang dari segi amalan wajib dia, cuba cek balik, cuba semak tengok ada tak dia buat amalan sunat. Kalau sekiranya dia ada buat amalan sunat, Nabi kata fa'atimmul fariḍah minat tatawwu', maka disempurnakan fardu yang cacat, fardu yang kurang tadi dengan amalan-amalan sunat. Wa in tamma jaral a'malu ala hisabi dzalik. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya dengan sokongan amalan sunat itu menyempurnakan amalan yang dia buat, maka amal-amal yang lain juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. So dalam hadis ini ada 2 benda penting. Yang pertama, sembahyang kena buat. Sembahyang fardu wajib kena buat dan wajib dibuat dengan sempurna. 1. Yang kedua, amalan sunat sedaya upaya cuba buat. Simple contoh kita ambil ialah bila lepas kita sembahyang Isya saat lagi, jangan berebut motor kita tak hilang insya-Allah. Sembahyang sunat ba'diyah Isya dulu. Kecuali bagi mereka yang duduk terlalu dekat dengan masjid, yang sekira-kira dia boleh balik ke rumah dan sembahyang sunat di rumah dia, dan sudah menjadi amalan dia tiap-tiap hari, bila dia sudah sembahyang fardu di masjid, dia balik sembahyang sunat di rumah, maka itu lebih aula bagi dia. Kerana Nabi SAW sendiri dalam amalan dia, Nabi sembahyang fardu di masjid. Bila habis fardu, Nabi balik sembahyang sunat di rumah. Dan Nabi kata, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur bagi kamu sendiri. Maknanya, rumah yang tidak pernah dibuat sembahyang sunat, umpama kubur. Tapi bagi kita yang duduk jauh, selepas sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kerana sembahyang sunat itu akan membantu mana-mana kekurangan yang berlaku di dalam amalan fardu yang kita duk buat selama ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, as-salatu mardatun lirrabbi wa hubbul malaikah wa sunnatul anbiya wa nurul ma'rifah wa aslul iman wa ijabatud du'a wa qabulul a'mal wa barakatur rizqi wa rahatun lil abdan wa silahun 'alal a'da wa karahiyatu lisyaitan. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sembahyang itu
adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tu kata Nabi marbatun lirrabb, menjadi satu punca, satu sebab untuk Allah redha pada kita. Sembahyang menjadi penyebab kepada keredaan Allah pada kita. Yang kedua kata Nabi sembahyang itu juga wahubbul malaikah, menjadi satu tanda kecintaan di sisi malaikat. Orang yang menjadi ahli sembahyang, malaikat cinta mereka. Wa sunnatul anbiya, sembahyang menjadi sunnah para nabi. Bukan sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bahkan sejak daripada mula dulu, sejak daripada Nabi Adam alaihi salam sudah sembahyang. Maka sembahyang itu sunnatul anbiya, menjadi sunnah kepada para nabi. Wa nurul ma'rifah, sembahyang itu menjadi nur kepada ma'rifah Allah. Orang yang sembahyang itu menjadi cahaya yang membantu dia untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul iman, dan sembahyang itu menjadi pokok kepada iman. Kalau satu orang main duk bercakap pasal iman, main duk buat pecahan rukun iman dekat kita, main duk hurai punya dalam, punya terperincinya tentang rukun-rukun iman dan sebagainya, sedangkan dia tak sembahyang, maka dengan sendirinya kita faham dia ditolak. Sembahyang itu penentu sama ada seorang itu betul-betul beriman kepada Allah ataupun tidak. Wa ijabatud du'a, dan sembahyang itu menjadi sebab kepada diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabulul a'mal, sembahyang juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita buat. Wa barakatur rizqi, dan sembahyang menjadi barakah kepada rezeki. Wa rahatun lil abdan, dan sembahyang memberi kerehatan kepada badan. Sembahyang Allah kata rehat, badan kita rehat. Bila sembahyang, badan kita rehat, badan kita sehat. Setiap anggota badan kita ada exercise dia dalam sembahyang ni. Setiap pergerakan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah dia. Maka orang-orang yang sembahyang akan diberikan kerehatan pada tubuh badan dia. Wasilahun 'alal a'da, dan sembahyang menjadi senjata untuk menghadapi musuh. Sembahyang menjadi senjata untuk menghadapi musuh. Wa karahiyatu lisyaitan, dan sembahyang itu menjadi punca syaitan benci kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adalah terlalu baik kalau kita boleh jadikan diri kita orang yang syaitan benci. Adalah terlalu buruk dan malang kalau sekiranya kita menjadi orang yang disukai dan menjadi kawan syaitan. Kalau syaitan benci kat kita, tu lebih baik daripada syaitan suka kawan dengan kita. Bagaimana kita nak buat syaitan benci kita? Cara dia ialah menjadikan diri kita orang yang sembahyang, menjadi ahli sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita baru baca hadis cerita tentang kebaikan sembahyang. Tapi kita juga kena tahu macam mana cara sembahyang yang paling baik. Macam mana cara sembahyang yang betul. Kerana ramai lagi sebenarnya orang Islam yang sembahyangnya pun main ikut-ikut, tidak dengan ilmu yang sebenar. Masih ramai lagi umat Islam hari ini yang sembahyangnya pakai turut-turut, sedangkan dia sendiri tidak faham tentang perintah sembahyang daripada Allah, daripada Nabi yang sebenar. Orang perempuan nak sembahyang mesti pakai khimar. Khimar makna dia telekung. Telekung. Sembahyang lagu mana pun mau pakai telekung.
tutup rambut. Mesti. Kalau tidak, Allah tak terima. Sembahyang yang tidak tutup rambut, Allah tak terima. Marah macam mana pun kepada peraturan tutup aurat, sembahyang kena tutup aurat. Ni 2-3 hari ni. Hari ni tulis lagi dalam surah Abang, tak habis lagi dengan kes enactment undang-undang agama negeri yang menghalang wanita-wanita Islam mendedahkan aurat dan memakai pakaian yang menjolok mata. Sampai hari ni tak habis lagi. Kalau kita baca surah Abang hari ni, yang berbahagia Datuk Samsuri Saleh Pulau Pinang, yang di-Petua Majlis Agama Islam Pulau Pinang, ada dalam surah Abang hari ni, dia menjelaskan bahawa apa yang kita buat, enactment yang dibuat di negeri-negeri yang menghalang orang perempuan pakai pakaian menjolok mata dan sebagainya, kata dia itu bukan enactment yang keterlaluan. Itu adalah enactment biasa dan pihak berkuasa agama tidak pernah bertindak keterlaluan dalam soal ini. Okey, jelas. Statement tu jelas. Pasal ada pihak tuduh, kata pihak berkuasa agama 2-3 hari ini bertindak keterlaluan. Ada pihak tuduh, kata pihak berkuasa agama negeri ini bertindak keterlaluan. Jadi dinasihatkan kepada pihak berkuasa agama supaya jangan bertindak keterlaluan. Yang berbahagia Datuk Samsuri jawab. Dia kata, dah selama ni pun kita tak keterlaluan. Tindakan kita adalah mengikut peruntukan yang ada. Betul lah. Kes yang berlaku di Selangor tu bukan keterlaluan. Kes yang berlaku di Selangor itu kes tindakan yang berasaskan enactment yang sedia ada. So tindakan Jabatan Agama Islam Selangor pergi tangkap Ratu Cantik itu tidak salah. Bahkan dia bertindak mengikut enactment. Tak salah. Bahkan tindakan itu mengikut perintah Allah. Itu yang lebih besar lagi. Tapi oleh kerana dunia kita lah ni, walaupun itu perintah Allah, tapi kalau tidak di-enactment-kan, tak kira perintah. Perintah Allah tu jadi nombor 2. Dia nak kena enactment-kan dulu, baru jadi nombor 1. Itu yang ada dalam masyarakat hari ini. Maka tindakan Jabatan Agama Islam Selangor adalah selaras dua-dua sekali. Dari segi perintah Allah, selaras. Memang Allah suruh bertindak. Dari segi enactment pun tak salah. Kerana benda tu sudah ada dalam enactment. Habis tu yang duk buat riuh, duk buat ramai ni pasal apa? Kita ikut undang-undang. Yang duk buat ramai ni pasal apa? Kalau kita belah tak ikut undang-undang, tak apalah nak buat isu. Tapi kita bertindak mengikut undang-undang. Yang nak buat ramai ni pasal apa? Daya herannya, yang buat ramai ni orang Islam. 3 hari lepas, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Abang, ketua kepada kuil Hindu sokong. Ketua kepada gereja sokong. Bahkan ketua kuil Hindu dan ketua gereja menyeru kepada pihak kerajaan supaya tidak menghalang orang Islam sahaja daripada menyertai Ratu Cantik. Sebaliknya, halang semua bangsa daripada menyertai Ratu Cantik. Kerana Ratu Cantik itu adalah unsur eksploitasi terhadap wanita. Agama Hindu pun tak suka. Agama Kristian pun tak suka. Agama bukan Islam pun tak suka eksploitasi wanita. Tiba-tiba orang Islam marah apabila ada pihak nak kuat-kuasakan undang-undang eksploitasi tubuh wanita. Cuba tengok serabutnya kepala otak manusia apabila dia tak mau ikut apa yang Allah dan apa yang Nabi SAW bagi tahu. Benda ni kita kena habaq di mana-mana. Benda ni kita kena bagi tahu di mana-mana supaya orang Islam mempunyai keselarasan dalam pemikiran. Kita tak mau di pejabat-pejabat, di ofis-ofis, isu ini ada 2-3 pendapat cakap. Kita tak mau. Kita mau satu aja. Bila bercakap isu Ratu Cantik, orang Islam satu pendapat. Apa dia? Hukumnya haram. Sudah. Bila bercakap tentang isu konsert, satu aja. Nama kata orang Islam,
As a Muslim, kita menentang benda tu. Tapi apabila ada orang Islam dalam isu-isu yang sudah terang haram dia pun duk berbalah pendapat, malu kita pada mata orang-orang bukan Islam. Malu kita. Jadi kita tak mau benda-benda macam ni. Lebih-lebih lagi pihak yang membangkang perintah Allah ini, orang yang duk main masjid. Lagi kita tak mau. Tengok duk ulang pergi masjid cantik dah. Frequently berulang pergi ke masjid ni cantik dah. Tapi bila main isu ratu cantik, dia sokong ratu. La ilaha illallah. So dalam soal-soal yang macam ni, orang Islam kena selaras pemikiran dia. Dalam soal-soal yang macam ni, orang Islam mesti mempunyai satu cakap, satu nada, dan tidak boleh ada dua, tidak boleh ada tiga. Nada kita ialah nada Allah dan nada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ambil iktibar, kerana benda ni melibatkan soal adab di kalangan orang-orang Islam. InsyaAllah. Kita buka bacaan kita. Dan yang keenamnya al-sallaqah, iaitu perempuan yang membanyakkan akan perkataan. Sallaqah ni murai lah. Jenis murai. Allah dia bercakap, kita tak boleh cakap apa. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bermula yang terlebih jahat sifat laki-laki, iaitu yang terlebih baik bagi sifat perempuan. Sayyidina Ali pula kata, ada beberapa sifat baik pada orang laki-laki, tapi tak baik pada perempuan. Ada setengah sifat pula tak baik pada orang laki-laki, tapi baik pada orang perempuan. Dia terbalik. Baik. Dia kata iaitu tiga perkara. Yang pertama, al-bakhlu, yakni kikir. Bakhil. Bakhil ni orang laki-laki tak elok kedekut. Tak elok orang laki-laki kedekut. Tapi kalau orang perempuan kedekut, bagus. Bagus. Kan? Dia kata yang pertama al-bakhlu, yakni kikir ataupun kedekut. Kerana bahawa sesungguhnya apabila ada perempuan itu bakhil, maka memelihara harta suami dia. Perempuan kalau bakhil, selamat duit lelaki dia. Oh, kalau dia tak kedekut ke Tupperware ni penuh lemari. Tupperware. Semata-mata kerana kalah lain, dia beli lagi. Kita kata hari tu bukan hang beli dah lagu ni. Ada kata hari tu kalah hijau. Dia kata. Yang ni merah. Oh, jenuh. Dia tak kedekut. Dia kira nak belanja duit aja. Rosak kita. Orang lelaki-lelaki kedekut, tak bagus. Orang perempuan kedekut, bagus. Kan? Baik. Dan yang keduanya, al-zahwu. Yakni membesarkan diri. Zahwu ni merak makna dia. Zahwu ni makna dia merak. Iaitu membesarkan diri. Kerana bahawa sesungguhnya apabila perempuan itu membesarkan dirinya, maka enggan ia daripada berkata-kata dengan tiap-tiap orang. Perkataan yang lemah lembut. Orang perempuan ni, kalau dia jenis besar diri, bagus. Pasal apa? Bila dia besar diri, dia bercakap kasar. Bagus. Daripada orang perempuan, dia bercakap dengan orang lelaki-lelaki, dia duduk main suara lembut. Kacau. Kan? Dia cakap dengan lelaki dia, suara lembut tak apa. Dia cakap dengan orang lelaki-lelaki lain. Oh, dia duduk buat suara lembut macam nasi ayam lebih tu. Oh, kacau. Kan? Tak boleh tu. Tak boleh. Cakap bagi biasa ya. Bagi biasa. So, kalau sekiranya orang perempuan tu dia mempunyai sifat besar diri, dia jenis cakap kasar, orang lelaki-lelaki tak rasa tertarik dengan dia. Orang lelaki-lelaki yang bukan suami dia, tak rasa tertarik dengan dia. Seriau lagi kat dia. Tengok dia tu hanya duduk ni. Tengok. Lagu tu bagus. Jadi fitnah korang. Fitnah korang. Dia kata. Baik. Maka dia kata yang demikian itu terpeliharalah ia. Yang ni perempuan tu daripada cemburukan akan dia. Terpeliharalah suami tu. Bukan perempuan tu. Suami tu selamat daripada cemburu kat bini dia. Kan? Kalau kita dengar bini kita tidur cakap dengan orang lelaki-lelaki tidur buat suara lembek tu. Kita pun naik memang bulu rumah je. Dia masuk-masuk hari kita tanya, awak hang cakap lembut elok sangat. Kita kata, Allah, dia kata biasalah. Tak biasa cakap lembut tu. Dengan aku tak apa. Dengan orang tu ada buat cakap lembut tu. Jadi suami tu cemburu. Kalau dia keluar cakap kasar-kasar dengan orang, suami pun tak cemburu. Dia kata pada muka mbah. Mengorat lagi bini aku. Dia kata, bini aku jenis kasar. Itu dia. Yang tu nak kena jaga. Dan yang ketiganya, al-jubnu. Al-jubnu yakni penakut. Laki-laki kalau penakut, tak bagus. Tapi perempuan penakut, bagus. Dia kata.
Kerana bahawa sesungguhnya apabila perempuan itu penakut, maka takut ia daripada tiap-tiap sesuatu, maka tiada keluar ia daripada rumah. Dia penakut, jadi duduk dalam rumah saja. Selamat tidak. Ini kita balik, dia tak pernah ada rumah, dia berani lebih. Bawa kereta. Dengar. Sehari tak ada ni. Dekat nak maghrib, bawa kereta pun nak masuk dalam rumah. Pergi mana ni? Dia kata pergi padang besar. Hang bawa kereta pergi padang besar tu. Aku pun tak berani pergi padang besar. Dia berani lebih. Ni kau lah. Tak boleh. Tak mah. Dia kata, dan memelihara akan ia daripada cemburu akan dia. Dia kata, suami pun korang cemburu lah. Duduk di rumah je nak cemburu apa. Kan? Kerana ia takut daripada suaminya. Kan suami pun dia takut. Dia tak berani nak langgar perintah suami dan sebagainya. Itu bagus. Baik. Dan keempat. Bukan keempat. Pilih ketiga. Dia silap tu. Yang ketiga daripada yang 8 tadi ni. Tadi dia kata ada 8 perkara yang perlu ditengok pada seorang perempuan untuk dipilih sebagai bini. Kan? Yang pertama tadi apa dia kata? Hendaklah pilih perempuan tu yang soleh. Yang kedua tadi dia kata sunat pilih perempuan yang baik perangai. Yang ni yang ketiga. Yang ketiga sunat pilih akan perempuan yang elok mukanya. Itu yang ketiga. Dia silap pilih yang keempat. Yakni yang baik rupanya. Kerana dengan dialah terpelihara daripada ingin kepada perempuan yang lain. Kalau bini kita di rumah rupa paras segak elok, kita pun tak ada nak berkenan ke orang lain. Kan saya pergi rumah satu kawan baru ni. Pergi lepas maghrib sajalah, lepas sembahyang maghrib tu sajalah ajak pergi rumah dia. Masuk rumah dia, televisyen tu ada tak buka. Saya kata kat dia, awak tak buka tengok berita ni. Dia kata televisyen rosak. Dia kata rosak. Tu kan. Lama dah rosak. Dia kata tak perbaik pun. Awak kan kata. Saja tengok perbaik kan. Dia himpit naik kat kita. Dia ada rahsia lah. Himpit naik kat kita. Dia kata orang perempuan lah. Cemburu tak ada punca dia kata. Kita buka TV3 dia kata kita duduk tengok normal lah dia kata. La ilaha illallah. Tak tahu ya rosak televisyen ni. Dia kata aku perasan dia pergi rabuk wayar apa ke belakang tu tak tahu. Dia kata tak dah terus lah ni tak boleh tengok apa dah. Punca dia pasal duduk tengok televisyen ni. Dia kata hang tengok berita ke hang duduk tengok kawan hak baca berita dia kata. Oh kacau dia kata bini aku kacau semua dia. Ada juga jadi begitu. Kan? Ada juga. Tapi kalau sekiranya kita ada seorang isteri yang rupa paras segak cantik elok kan, tak ada cemburu apa. Kita pun kata kat dia lah, yang hang duk cemburu buat apa? Nak banding hang dengan Normala ni bukan bandingan lah. Dia apa tegak-tegak pergi perbaik TV hari ni juga. Kan? Jadi orang perempuan ni bukan susah sangat sebenarnya. Kan? Baik, dia kata yang keempatnya sunat pilih perempuan yang elok rupa. Kerana orang yang baik rupa tu menyebabkan suami tak ingin lagi pada perempuan lain. Dan jangan pula berkahwin dengan perempuan yang baik rupa yang tidak mempunyai agama. Nampak tak? Dia tak lari daripada hak kita duk cakap tadi. Agama mesti nombor satu. Dan barang siapa menghendaki dengan berkahwin itu menghasilkan sunnah jua, ataupun berkehendak menghasilkan anak semata-mata, ataupun berkehendak kepada mentarbirkan rumah semata-mata, maka iaitu memadailah dia berkahwin dengan perempuan yang kurang rupa, yang mempunyai agama lagi baik perangainya. Dia kita tengok. Kalaulah sekiranya seorang lelaki itu nak kahwin tujuan dia tak ada apa. Yang pertama nak ikut sunnah aja. Pasal Nabi kahwin, dia nak kahwin. Cukup cantik punya. Dia niat nak ikut sunnah Nabi. Satu. Yang kedua dia kahwin ni tujuan apa? Tujuan nak dapat anak, nak dapat zuriat. Itu saja. Yang ketiga tujuan dia kahwin apa? Tujuan dia supaya ada orang boleh duk tolong kelola dalam rumah dia. Boleh tolong duk gabui-gabui, habuk, sapu sampah, tolong masak apa lebih kurang dalam rumah. Tujuan dia nak kahwin tu aja. Kerana sunnah, kerana nak dapat anak, kerana nak ada orang teman dalam rumah, tolong kelola rumah. Kalau itu sahaja tujuan dia kahwin, tak apalah dia kata. Pilihlah orang perempuan yang rupa tak rupa lawa sangat. Tetapi agama dia bagus.
Dia kata, itu lebih baik lagi. Pasal apa? Dia kata, maka itu memadai berkahwin dengan perempuan yang kurang rupa tapi baik agama dan perangai. Kerana demikianlah dikerjakan oleh segala orang yang zahidin dan segala orang yang salihin. Dia kata orang-orang yang alim-alim, orang-orang yang zahid dengan dunia dan sebagainya, mereka ni tak kisah sangat. Bini pun bukan mereka cari. Bini pun bukan mereka cari, serah. Zahid dengan dunia dan sebagainya, mereka ni tak kisah sangat. Bini pun bukan mereka cari. Bini pun bukan mereka cari, serah tak mak pak lah. Mak pak tengoklah, tang mana yang mak rasa elok, sesuai dengan saya, mak ambil lah. Saya tak kisah. Ni jenis lagu ni. Saya tak kisah. Janji ada orang duduk di rumah, boleh tolong duduk kelola begitu begini, apa lebih kurang sudahlah. Mak carilah. Mainlah lagu mana pun, okey semua. Macam ni bagus, dia kata. Baik. Yang keempat, tu dia kata kelima, potong tulis yang keempat. Dia pun pening juga, pasal macam-macam pecah tadi ni. Dan yang keempat, sunnah. Ataupun sunnah, kita pilih akan perempuan yang ringan isi kahwin. Mah kahwin dia bagi rendah. Kerana sabda Nabi SAW, bermula yang terlebih baik perempuan itu, iaitu yang terlebih baik mukanya. Dan yang terlebih murah akan isi kahwinnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, setengah daripada barakah. Maka perempuan itu, iaitu segerakan, persuamikan dan segerakan rahimnya itu kepada beranak. Dia kata, di antara tanda baik perempuan tu apa dia? Yang pertama, dia kata kalau kahwin, mah kahwin dia rendah. Itu tanda baik perempuan. Yang kedua, tanda baik perempuan ialah orang perempuan yang segera kahwin. Orang perempuan yang kahwin awal, itu baik. Dan yang ketiga, dia kata orang perempuan yang bila kahwin, cepat dapat anak. Itu baik. 3 ciri ini merupakan ciri-ciri kebaikan pada seorang perempuan. Dan murah isi kahwin. Dan adalah Rasulullah SAW berkahwin akan setengah daripada isterinya dengan isi kahwinnya 10 dirham. Cukup. Nabi SAW kahwin dengan isi kahwin dia 10 dirham. Nabi kahwin dengan bini dia tu, ada di antara ramai-ramai isteri Nabi yang sebelah orang tu, Nabi kahwin, mah kahwin 10 dirham. Kan? RM1 lah, RM1. Seperti pakaian rumahnya. Pakaian maksudnya pekakas lah. Seperti pekakas rumahnya, iaitu 1 penggiling tepung, dan 1 tempayan, dan 1 bantai. Itu dia lah antaranya. Kalau nak bagi pun, bagi tempayan sebiji, bagi bantai sebiji. Dia kata bagilah apa-apa, giling tepung ke apa, lebih kurang lah bagi. Kan? Oh ni dak ni sebelah. Hantaran sebelah. Nak buat hantaran tu pula orang jiran sebelah ni nak tumpang seronok. Maka buatlah ambil kain tolap, kepak kono jadi iti angsa. Kan? Berdosa tu, berdosa. Dia al-musawwir. Kita nak bagi ingat. Dia buat hantaran kahwin ni nak cuti sekolah tak apa hari ni, esok penuri banyak lah. Duk buat hantaran kahwin tu, jangan kita duk ambil kain songket ke, kain tola ke apakah, pergi duk kepai kono ni, ikat-ikat bagi jadi itik, bagi jadi ayam dan sebagainya. Orang yang buat tu dia panggil musawwir, di antara 3 golongan yang akan mula-mula diazab oleh Allah di neraka. Jaga baik-baik. Kita musawwir. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW sebut, dia kata di hari akhirat esok Allah akan panggil orang yang musawwir ni, yang kepai kain tolak bagi jadi itik dan sebagainya ni, Allah akan suruh dia bagi nyawa kepada binatang. Ini bukan cerita ringan-ringan, ini cerita berat. Jadi kita nak bagi ingat, jangan siapa dah buat kerja lagu tu. Jangan. Sudahlah, lepas-lepas kita buat dalam keadaan kita tak reti, kita jahil, kita minta ampun dekat Tuhan. Yang akan datang, jangan pergi cuba buatlah benda ni. Kan? Baik, maka hantarlah hantaran ni pergi di rumah tu. Hantar mai, bilang-bilang ada 12 bekas. Bila ada 12, kena tinggal 1. Pasal apa? Dia kata kena hantar sebelah ya. Kawan yang kena tinggal tu kecil hati lah. Kecil hati. Dia semalaman tak tidur tu.
Duk atok kok nu, atok kok ni, ambil gula batu, atok kok nu, ambil buah ceri, buah kok ni, apa semua gitu ni. Kata hantaran dia orang tinggal. Pasal apa tinggal? Pasal tak boleh bawa 12, kena bawa 11. Siapa abang kat abang ni? Nak kena 11, nak kena 9, nak kena 7, nak kena apa? Dia bagi 3.5 2 atas belakang dia lagi buta dia. Kata, tak ada apa, tak ada apa. Nak fikir pada apa? Nak fikir pada ambil ayat sembahyang. Tak ada kena mengena dengan ayat sembahyang antara ni. Tak ada kena mengena. Jadi kalau orang buat main 12 hantar pergi. Kita duduk tinggal satu. Kita bagi kecil hati orang tu berdosa. Kita hantar sebelah tu bukan sunat apa pun. Kita bagi kecil hati orang tu berdosa. Nah, jadi bagi clear balik benda ni. Betul-betulnya agama suruh kan dia. Ataupun aku pun tak tahu depa buat lagu tu dulu. Kalau tak tahu tanya orang yang tahu, buat lagu hak agama suruh. Jangan pergi dorongkah buat sampai jadi pucat kacik dalam masyarakat. Nah, baik. Dia kata dan setengah daripada sahabat Nabi SAW berkahwin dengan isi kahwin mah beratnya 1 biji korma. Maka adalah harganya itu sekira-kira 5 dirham. Besar biji korma aja mah dia bagi sebagai mah kahwin tu. Kan? Dan harganya lebih kurang 5 dirham. Dan adalah Sa'id bin Musayyib. Setengah orang baca Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyib mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan isi kahwinnya 2 dirham. Kemudian dibawanya anak itu ke rumahnya, yakni ke rumah Abu Hurairah pada malam hari. Dan memasukkan ia akan dia ke dalam pintu rumah itu. Maka pergi ia daripada situ. Kemudian ia datang kepada anak-anaknya itu kemudian daripada 7 hari kerana memberi salam akan dia. Sa'id bin Musayyib. Dia anak-anak dia bagi menikah dengan orang-orang alim. Sa'id bin Musayyib. Salah seorang daripada anak dia dipinang oleh khalifah. Khalifah main meminang anak dia kerana nak bagi dekat anak khalifah. Dia tolak pinangan khalifah tu. Hari ni dia tolak, esok dia bagi anak dia menikah dengan seorang anak murid dia. Anak murid dia ni tak ada apa. Dia panggil anak murid dia. Dia kata, sukakah kamu kalau aku nikahkan kamu dengan anak perempuan aku? Allah. Anak murid dia dengar-dengar. Macam mimpi aja. Pasal satu kampung tahu anak Tok Guru ni, anak Sa'id bin Musayyib ni, anak dia segak. Satu kampung tahu. Satu kampung tahu anak khalifah duk berkenan dekat anak dia. Dan satu kampung tahu kata kemarin khalifah main rumah dia nak meminang anak tu. Tiba-tiba esoknya dia panggil anak murid dia. Dia kata, sukakah kamu aku nak menikahkan kamu dengan anak aku? Dia kejut kau ni. Dia kata kat Sa'id bin Musayyib, dia kata, Tok Guru, ma'indi syai'an. Aku tak ada apa ya. Abang betul-betul dia kata. Hang nampak aku je smart, aku tak ada apa ya. Kan? Tok Guru dia kata, tak. Aku tak tanya hang ada berapa. Aku tanya hang suka ke tak kalau aku nak bagi hang menikah dengan anak aku. Dia kata, tapi ma'indi syai'. Tak ada semua dia kata. Muka dah merah lah Sa'id bin Musayyib ni. Aku tidak tanya kamu ada berapa. Aku tanya kamu mau tak mau anak aku. Dia kata, dia kata nampak Tok Guru ni sungguh kan. Dia kata mau. Kalau mau jabat tangan terus. Dia angkat nikah. Aku nikahkan engkau dengan anak aku. Bagi dia. Anak-anak murid yang lain tengok. Sah belakang kan. Nak kata apa lagi sah. Khalifah pun terkejut. Selang hari khalifah mai jumpa dia. Khalifah tanya dia, pasal apa aku pinang anak kamu? Kamu tak bagi. Kamu bagi dekat si miskin ni. Khalifah tanya. Dia kata apa dekat khalifah? Dia kata, ya Amirul Mukminin, aku lebih suka memberi anak aku kepada orang yang selamat agamanya. Dia kata. Tak kata apa, kona nyonyong-nyonyong balik gitu aja. Itu cerita ulama dulu. Kan, cerita ulama dulu. Allah tak boleh cakap abang ni. Tak boleh cakap. Ada ustaz mana main minang bagi dah. Kata engineer Petronas mana tu main lipat masuk, dia cancel hak ustaz ni. Dia kata, ambil lah dekat engineer, selamat jalan, ambil lah, aku doa bagi selamat. Dia kata, habis selesai. Pasal apa?
Pasal kita hari ni tak macam ulama dulu-dulu. Kan? Baik, ni cerita Sa'id bin Musayyib yang kita tengok tadi. Baik. Sa'id bin Musayyib mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan dengan Abu Hurairah dengan isi kahwin 2 dirham. Kemudian bawa pergi ke rumah, bagi duduk situ, seminggu pula baru dia main tengok anak dia, itu pun nak ucap selamat aja pada anak dia. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegahkan ia daripada memahalkan akan isi kahwin. Serta berkata ia tiada berkahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada mengkahwinkan ia, yakni tidak mengkahwinkan Rasulullah anaknya yang perempuan dengan isi kahwin yang lebih daripada 400 dirham. Habis tinggi 400 dirham. Tak boleh pindah lebih pada itu. Nah, kita di sinilah berapa? Market value. Ha? Kita di sini berapa? Ha? 4,000 dah. 4,000, 5,000, 4-5,000 duk minggu tu. Kan? Kalau keluar universiti dia pinang 6,000. Nu kawah hak jantan tu, duk obus Maggi berapa bulan. Kan? Duk himpun duit ni nak menikah dengan hak perempuan ni, duk obus Maggi tak tahu berapa lama lah. Sampai tak tahu nak abang lah nak menikah punya pasal. Kan? Atukah dia boleh anak perempuan kau ni, dia tak balik dah rumah pak mentua dia. Dia tak balik dah. Yang bini ni kata, dia kata ni cuti sekolah panjang ni, jom kita balik pergi rumah pak saya dah. Dia kata balik cari apa? Saya dah. Balik cari apa? Siapa pak mentua aku? Dia dah. Siapa? Aku tak tahu dia dah. Aku beli hang dia dah. Ada kaki dia buat mangkang begitu. Aku beli hang. Dia kata ni, eloklah hang kata lagu tu hari ni, aku nak ceritakan hang. Hang tahu, aku 6 bulan duduk ke darah Maggi. Aku 6 bulan, dia kata duduk ke darah Maggi, nak boleh hang dia kata. Aku tak boleh lupa. Memulai perut, dia kata punya sakit duduk makan Maggi. Memulai perut, kerana hang lah. Dia kata. Hang nak ajak balik rumah dia. Aku tengok muka dia pun tak boleh. Bukan dia tak tahu kita duk berkawan apa begitu begini. Hang pun habaq kat dia. Hang minta letak murah-murah. Hang minta letak patut padat rendah-rendah sudah. Bukan dia tak tahu. Itu yang dia pergi takik aku teruk-teruk pasal apa. Pergi bubuh sampai 6,000. Hang bukan tak tahu gaji aku apa duit. Pum dia bagi. Masuk kita rakyat dalam bilik aku tu. Tak boleh. Gerah. Ya. Pasal apa yang kita tidur bagi jadi dendam dekat menantu awal-awal ni? Pasal apa? Kan? Adakah kita berniat nak menjual anak kita? Kalau kita berniat nak menjual anak kita, padanlah kawan tu pelari anak kita tak balik dah. Tapi kalau kita berniat nak jadikan anak kita suami, nak jadikan anak kita isteri pada dia, dan kita percaya budak lelaki-lelaki ini satu orang yang akan menjadi menantu yang baik dan sebagainya, tidak ada sebab kita nak letak tinggi-tinggi kat dia. Sebab kita nak suruh dia hidup elok-elok. Kan? Yang duk jadi punca, duk berebut buah harga tinggi ni pasal apa? Kan? Semata-mata kerana tu, hari tu dia tu anak dia tak keluar universiti pun, buh sampai 5,000. Anak kita keluar universiti, takkan nak buh bawah pada tu, malulah kau orang. Kita buh 6. Esok kawan lu pula, penat lagi, esok teruk. Tahu? Kadar orang perempuan yang tak menikah, umur lanjut, paling tinggi, di mana? Di mana? Di Saudi. Di Saudi, orang perempuan umur lanjut yang tak menikah paling ramai di Saudi. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal di Saudi hari ni, mas kahwin, belanja untuk menikah satu orang perempuan Saudi hari ni sudah mencapai angka 25,000. Itu paling murah. 25,000. Jenuh. Kecuali anak orang-orang alim, hak berilmu, hak beramal dengan ilmu. Anak daripada berapa orang dalam Saudi hak betul-betul ikut sunnah ni, betul-betul ikut berapa orang. Dan hak ramai-ramai tu, hak saudagar-saudagar minyak dia tu, hak dia jadi orang besar-besar bangsawan di Saudi tu, siaplah. Melarat sampai ke orang bawah-bawah ni. Lajak pergi sampai 20, 25, 30 ribu. Siapa nak pergi? Berselerak lah ni. Umur sama tuan dengan unta. Itu dia belah. Ya, pasal apa? Pasal kita lah. Nabi SAW tidak lebih daripada 400 dirham. Kita pergi bubuh sampai 25,000 rial. Tak larat ni, tak larat. Kan? Jadi janganlah. Kita pun kita tengok.
Kan kita tengok. Saya ingat lagi kak saya kahwin tahun 70-an, awal-awal 70-an kak saya ada kahwin. Mas kahwin belanja masa tu saya ingat dalam 600 lebih, 700 lebih. Awal 70-an dulu. 600 lebih, 700 lebih. Lah 5,000, 6,000. 70, tahun 70 lah tahun 90. 20 tahun. Makna 20 tahun ke depan double lagi lah. Naiklah. Berapa peratus punya naik. Dia akan pi pada kedudukan Saudi dolar ni. Siapa yang nak kontrol benda ni jangan bagi naik? Siapa? Kita lah. Hak duk mengaji ni lah. Hak tak mengaji tu dia duk kira nak tarik harga aja. Kita hak mengaji, hak reti ni. Kita ni yang nak jaga. Jangan bagi esok kita susah kerana adat yang kita buat. Kan? Yang ni kita nak kena tengok. Agama sekali-kali tidak ada maksud untuk menyusahkan orang yang ikut dia. Yang duk jadi susah, kita sendiri yang duk bagi susah. Baik. Dia kata, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan jikalau berkahwin seorang dengan isi kahwin 10 dirham, supaya keluar daripada besaran ulama, maka iaitu tiada mengapa dengan dia. Kalau kita hari ni sengaja letak belanja kahwin anak kita rendah, itu tidak salah. Walaupun mungkin masyarakat tengok, awak yang dia tak belanja anak dia 1,000 aja, awak kan kata, ada apa-apa. Ni perangai orang kita ni. Yang ni patut mau pegang, serodok masuk tepurung kan. Saya teringat lagi dulu sekolah duk belajar hikayat hikayat Melayu lama ni. Hikayat Hang Tuah. Kan, hikayat Hang Tuah. Dia kata, maka maulah diambil tempurung bulu, maka disogok ke mulutnya. Dia kata, tu marah lah tu. Ni hak jenis macam ni. Bila kita nak upah adat tu, mai tang anak kita kata belanja 1,000 aja. Ni hak mulut ni. Dia kata apa? Ada apa-apa lah. Mana orang bos 1,000 lah ni. Dia kata, 1,000 tu ada cerita lah tu. Jadi ibu bapa ni bila dia dengar lagu ni, yang dia nak penaik 5,000 tu. Pasal tak mau orang fitnah dia. Nampak tak? Ini susah. Kita kadang-kadang kita tengok adat tu tak betul. Kita nak perbetul adat tu susah. Pasal apa? Pasal geng yang nak mempertahankan adat ni ramai dan mereka kuat. Mereka bersatu. Maka orang yang nak perbetul ni akhirnya jadi orang yang salah pula. Baik. Dia kata, dan kata Imam Al-Ghazali macam tu. Dan yang ke-6, 5 yang tu, bukan yang ke-6, perbetul boleh 5. Dan yang kelimanya, sunat pilih akan perempuan yang banyak beranak. Kerana sabda Nabi SAW, alaikum bil waludil wadud. Wow tu tak ada, potong bang. Alaikum bil waludil wadud. Bukan bil waludi wal wadud. Tak ada, wow tu tak ada. Okey. Sabda Nabi SAW, alaikum bil waludil wadud. Artinya, lazimkan atas kamu berkahwin dengan perempuan yang banyak beranak. Dan perempuan yang banyak kasih sayang akan suaminya. Itu dia. Yang walud maknanya banyak anak. Walud daripada perkataan walad. Walad anak. Walid bapa. Enggak. Wadud maksudnya sayang lebih. Sayang lebih. Carilah bini yang banyak anak dan sayang dekat suami. Ya, dia sayang dekat suami dia. Baik. Yang ke-7. Yang ke-6 lah yang tu. Potong, tulis yang ke-6. Sunat memilih akan perempuan yang bikr. Itu bahasa Arab. Bakar tu, jangan duk baca bakang pula kat dia. Saya kata sunat pilih perempuan yang bakang. Apa pula? Bikr. Bikrun tu makna dia anak darah. Jadi orang yang nama bakang ni maksudnya anak darah. Ya. Jadi orang Arab dia gelang, yang tu bukan nama, gelang. Kan? Abu Bakar maksudnya bapa yang mempunyai anak darah. Dia ada anak perempuan lawa segak. Jadi masyhur pada orang dia ni ada anak perempuan tu orang anak darah segak. Maka orang panggil dia Abu Bakar. Bapa kepada anak darah. Kan? Kita pi bubuh nama Bakar. Jadi darah. Kan? Minta maaf lah kalau ada orang nama Bakar. Kan? Baik. Yang ke-6 dia kata sunat pilih perempuan yang bikr.
Maksudnya yang masih darah. Kerana sabda Nabi SAW bagi Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ni ada cerita. Yang kata Jabir, sahabat Nabi ni, Jabir dia menikah dengan janda. Kemudian selepas dia menikah, dia pun menikah secara sulit lah, tak habaq. Dia tak hebahkan kepada ramai orang. Dia habaq dekat orang yang dekat-dekat saja. Dia habaq dekat Nabi, dia habaq dekat orang-orang sahabat-sahabat yang dekat dengan dia aja. Dia tak riuh ke orang kata dia menikah. Jadi sahabat-sahabat naik lemah dengan dia. Bila dia main masjid semayang, habis-habis semayang dia bangkit balik. Dia kira nak balik aja. Kan jadi depa pun apa kena dengan Jabir ni? Dia tak apa nak duduk lama dengan kita, tak apa nak bercakap dengan kita. Korang banyaklah ni. Habis-habis bangkit balik, habis-habis bangkit balik. Dia kalau apa ni, ada apa-apa hal di rumah dia ni. Orang tak tahu ni. Satu hari dia bertanya dia Jabir, dia berkata, "Pasal apa kamu ni? Tiap-tiap kali lepas semayang nampak kamu gopoh betul nak balik." Dia pun dalam keadaan tersipu-sipu malu, dia pun, "Abang, aku baru menikah dia lah." Dia pun kata, "Sila awak tak abang. Kami bukan ada apa nak ucap tahniah saja." Barakallah, kata dia. Dia pemalu, dia tak mau habaq orang. Satu hari jumpa Nabi SAW. Nabi masa dia nak kahwin ni, masa ni dia nak kahwin. Dia pergi habaq dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak kahwin." Dia kata. Timbul hadis ni. Kan? Maka adalah ia berkahwin dengan perempuan yang janda. Dengan katanya, "Halla bikran tula'ibaha wa tula'ibaka." Artinya, mengapa tidak engkau berkahwin akan perempuan yang bikar, yakni yang dara, supaya engkau bermain-main akan dia dan dia bermain-main akan dikau. Bila dia pergi habaq dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak menikah." Nabi tanya, "Dengan siapa?" Dia kata, "Aku nak menikah dengan seorang janda." Bila dia sebut macam tu, Nabi kata kat dia hadis ni. Nabi kata, "Halla." Halla tu daripada dua perkataan. Hal dengan la. Adakah tidak kalau nak diterjemahkan? Kan? Maksudnya, mengapa tidak? Bikran. Halla bikran. Nabi kata, awak hang tak kahwin dengan anak dara. Bila dia habaq kat Nabi, "Aku kahwin dengan janda." Nabi kata kat dia, "Awak hang tak kahwin dengan anak dara. Tula'ibaha wa tula'ibaka." Kalau hang kahwin dengan anak dara, dia manja lebih. Hang boleh main dengan dia, dia boleh main dengan hang. Itu cerita dia. Betul ke? Tak tahu. Kan? Nabi kata lah betul. Nabi main dengan dia, dia pun seronok main dengan hang. Kawan baru menikah. Kan? Itu kelebihan menikah dengan anak darah. Baik. Tapi Nabi sendiri menikah dengan Khadijah janda. Tapi kita baca adalah sirah. Dia cerita dekat kita, walaupun Khadijah umur 40. Janda umur 40. Tapi hari dia menikah dengan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan dia seperti anak darah. Itu dia. Yang tu Khadijah binti Khuwailid. Jadi Nabi macam menikah dengan anak darah. Allah kembalikan dia seperti anak dara, khusus sebagai anugerah kepada Nabi SAW. Baik. Dan yang ketujuh. Di situ tulis 8. Yang ketujuh, sunat memilih akan perempuan yang mempunyai bangsa yang baik. Iaitu bahawa adalah perempuan itu daripada anak cucu orang yang mempunyai agama. Dan anak cucu orang yang saleh. Dan anak cucu orang yang alim. Kerana sabda Nabi SAW, "Pilih olehmu akan perempuan, yakni tempat bagi mani kamu itu, maka kerana bahawa sesungguhnya gemar itu terlebih mengekalkan." Dia kata. Jadi itu dia Nabi pesan dah. Nabi kata, sunat kita pilih perempuan yang mempunyai keturunan yang baik-baik. Pasal apa? Pasal adalah hadis Nabi kata, "Fa innal 'irqa dassasun." Kerana keturunan itu kadang-kadang dia turun kepada anak-anak. Sama ada laki-laki keturunan baik ataupun perempuan keturunan baik. Kalau daripada keturunan baik, dia turun pada anak-anak. Anak-anak ni, dia turun juga baik. Dia nak buat jahat tak jadi. Pak dia orang alim, Tok Wan dia orang alim. Dia ni cuba nak pergi jadi orang yang kelang kabut. Dia tak mau nak jadi elok. Dia tak mau nak jadi jahat tu. Dia punya lembut dia tu ada.
Pasal apa? Pasal Nabi kata, fa innal irqa dassasun. Keturunan baik mau tak mau dia turun, tak banyak sikit. Dan lagi sabda Nabi SAW, takut olehmu serta khudra'ud damni, maka sembah seorang laki-laki baginya. Apa khudra'ud damni itu? Ya Rasulullah, maka sabdanya iaitu perempuan yang elok rupanya, yang jadi di dalam tempat yang jahat, yakni perempuan yang baik rupa, yang jadi daripada orang yang jahat bangsanya. Nabi pesan, jangan duk menikah dengan orang perempuan yang kita tahu keturunan dia ni keturunan yang tak baik. Elakkan. Dan yang ke-8-nya, sunnah memilih akan perempuan yang bukan kerabat yang hampir, kerana yang demikian itu mengurangkan akan syahwat. Elak daripada menikah dengan adik-beradik dekat, nikah dengan sepupu, menikah dengan yang dekat dengan kita. Pasal apa? Dia kata itu mengurangkan syahwat. Baik, dia kata sunat memilih akan perempuan yang bukan kerabat yang hampir kerana kurangkan syahwat, yakni tiada sangat ingin akan dia. Kerana sabda Nabi SAW, jangan kamu kahwin akan perempuan kerabat yang hampir, maka bahawa sesungguhnya anak itu dijadikan dhaif tubuhnya. Dia antara keburukan kahwin dengan sepupu. Orang Melayu kata bisan sebantai. Bisan sebantai. Kita berbisan dengan siapa? Dengan abang kita. Abang kita tu dulu tidur sebantai dengan kita. Kita dua beradik. Kan? Mak dengan pak satu. Anak kita dengan anak abang kita perlu bagi menikah. Mereka tu menikah sepupu. Kita bisan sebantai. Orang Melayu kata. Adalah hadis Nabi pesan. Nabi kata dia boleh menyebabkan yang pertama kurang nafsu. Kita duk berasa macam adik-beradik. Kan? Yang kedua, anak-anak kalau lahir kemungkinan, tak mesti, kemungkinan anak-anak itu dia jadi anak-anak yang dhaif. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka inilah segala perkara sifat yang digemarkan di dalam perempuan. Yakni inilah segala sifat yang 8, bukan yang 9. Yang 8 perkara yang dipilih di dalam perempuan itu oleh laki-laki yang berkehendak berkahwin dengan dia. Wallahu a'lam. Itu ada 8. Jadi kalau kita tengok balik kita mula baca tadi pun dia kata maka iaitu 8 perkara. Dan dia ada 8. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk satu cerita lagi. Dia kata wajib atas wali perempuan bahawa memeliharakan dan memilih akan laki-laki yang hendak disuamikan dengan perempuan. Malam ni cerita pasal sifat orang perempuan. Lagi sekali tengok orang laki-laki pula. Nak pilih orang laki-laki yang macam mana. Ada orang telefon komplain kuliah kita di sini ni. Mereka kata kuliah di Kelang Lama ni duk sentai orang perempuan aja. Mereka kata hamba orang laki-laki tak ada ke yang tak betul. Dia kata ada. Nanti selalu kitab ni lambat lagi nak habis kata. Kan? Dia kena duk main lah. Dia kena duk main. Duk kelang kabut. Pasal apa? Dia suruh dengan lala tu pukul dua-dua sekali. Nanti tak dulu. Dia satu-satu lah. Satu-satu. Ya. Wallahualam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini memberikan manfaat. Dan mudah-mudahan dia boleh menjadi pencetus kepada kesungguhan kita untuk menambahkan ibadat kepada Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah.